Selamat sejahtera. Nama saya Pantidah Aniful Wengkian. Nombor bateri 10 DPM 19S1047. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan profil organisasi. Nama organisasi adalah FKN Farmasi Pendang. Nama pengawal eksekutif adalah Encik Muhammad Sairazi bin Idris. Alamat adalah di Pendang Square, Pendang, Kedah. Waktu operasi adalah setiap hari, buka setiap hari masa 9 pagi sampai 10 malam. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan latar belakang organisasi. FKN Farmasi ditubuh pada tahun 2012 dan ditubuh oleh Muhammad Sairazi Aizat bin Idris. FKN Farmasi menyediakan ubat-ubatan dengan harga yang berpatutan. Selain itu, FKN Farmasi juga menyediakan keperluan pesakit seperti kerusi roda, tongkat dan sebagainya. Seterusnya, FKN Farmasi juga menyediakan rawatan seperti cek tekanan darah, cek gula, cek kolesterol dan cek uric acid. Rawatan tersebut dapat menyebabkan masa pelanggan kerana rawatan di farmasi mengambil masa yang lebih cepat berbanding dengan rawatan di klinik kesihatan. Selain itu, FKN Farmasi juga menyediakan pelbagai jenis kosmetik, skincare dan suplemen. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan carta organisasi. Pengurus adalah Muhammad Encik Sairazi, pengawal farmasi adalah Nur Anis, pengawal datetik adalah Nur Hanis, supervisor adalah ialah Afina dan terdapat 5 orang staf di FKN Farmasi Pendang. Visi FKN Farmasi adalah ingin menjadi sebuah perusahaan yang menyediakan solusi kesihatan berkualiti di Kedah. Misi yang pertama adalah ingin menjadi sebuah farmasi yang dikenali oleh semua kawasan Pendang dan area berdekatan. Misi yang kedua adalah ingin menjadi sebuah farmasi yang menawarkan barang dengan harga yang berpatutan. FKN Farmasi terdapat 5 cawangan, iaitu cawangan yang pertama adalah FKN Farmasi Kuala Nerang, cawangan yang kedua adalah FKN Farmasi Pokok Astana, cawangan yang ketiga adalah FKN Farmasi Pendang, cawangan yang keempat adalah FKN Farmasi C, yang kelima adalah FKN Farmasi Kuala Ketil. Seterusnya adalah laporan mingguan. Minggu yang pertama adalah melaporkan diri dan menyesuaikan diri di tempat latihan, iaitu FKN Farmasi, mengenal pasti stok di dalam farmasi dan membuat poster berkaitan dengan pengumpul makanan tertinggi bulan Mac. Minggu kedua adalah mengenal pasti sistem syarikat dan memberi layanan kepada pelanggan yang datang ke farmasi. Seterusnya saya akan buat top up stok di rak. Minggu ketiga adalah top up dan susun stok di rak masing-masing dan bersihkan habuk di rak dan membeli layanan kepada pelanggan yang datang ke farmasi. Selain itu, seterusnya tugas saya adalah mencari senarai nama penduduk setiap yang memerlukan bantuan dari pihak farmasi. Dalam minggu ketiga, saya juga membuat poster berkaitan dengan fee membership sehingga hujung bulan 3. Pada minggu keempat, saya bermula menjaga cashier dan mengedarkan beras kepada nama yang disenaraikan kepada penduduk yang memerlukan bantuan dan membuat poster berkaitan dengan jawatan kosong di farmasi FKN. Jawatan tersebut adalah pengawal datetik. Minggu kelima adalah cek stok yang baru sampai, sama ada barang yang sampai tu sama dengan invoice ke tidak. Selain itu, saya membuat poster berkaitan dengan pengumpul mata tertinggi pada bulan Mac, pemenang sebanyak 3 orang, dan menjaga kaunter cashier dan juga memberi layanan kepada pelanggan yang datang ke farmasi. Minggu ke-6 adalah membersihkan rak-rak yang penuh dengan habuk dan top up stok di rak. Selain itu, saya juga membuat poster berkaitan dengan program fee bond density test, iaitu program cek tulang free di FKN Farmasi. Minggu ke-7 adalah clean barcode, produk yang baru dan produk yang ada kenaikan harga. Dan dalam minggu 7 itu, saya juga belajar cara guna mesin debit. Dan seperti biasa adalah cek stok dan top up stok di rak. Minggu ke-8 adalah
saya dapat tugas iaitu membina kuis Heart to Heart Challenge di aplikasi Kahoot. Dan kuis itu terdapat 20 soalan yang berkaitan dengan kesihatan kita. Selain itu adalah memberi layanan kepada pelanggan yang datang ke farmasi. Minggu 9 adalah cek stok dan top up stok di rak. Setelah cek invoice siap adalah tampal harga di produk, dan seterusnya adalah susun produk di rak ikut rak masing-masing. Dan saya juga mempunyai tugas iaitu membuat poster berkaitan dengan kategori lemak. Minggu ke-10 adalah membuat poster berkaitan dengan astaxanthin dan omega 3. Poster berkaitan dengan kolesterol baik dan poster berkaitan dengan red yeast rice. Seterusnya adalah menjaga cashier depan dan juga memberi layanan kepada customer. Dan minggu 11 adalah cek stok yang baru sampai, sama ada produk yang sampai sama dengan dalam invoice ke tidak. Selain itu, tanpa harga pada produk. Dalam minggu 11 juga saya membuat poster berkaitan dengan pemakanan sihat dan juga menjaga cashier depan. Dalam minggu 12 saya membuat poster berkaitan dengan one day specials, iaitu promosi syukur dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga yang biasa. Dan saya membuat memprint barcode yang baru untuk produk yang baru dan produk yang ada kenaikan harga. Minggu 13 adalah cek stok dan top up stok di rak, dan susun produk mengikut tarikh luput yang hampir dekat expired boleh letak dekat bahagian depan, dan produk yang baru sampai adalah letak di bahagian belakang. Jika setelah susun semua stok di rak, jika ada kelebihan stok boleh simpan di store. Dan seterusnya memberi layanan kepada customer. Full blood check up iaitu ujian darah penuh dengan campur tangan dengan Mediwench. Dengan package basic adalah harga RM60 sahaja. Pada minggu 15 adalah check stok, top up stok dan susun stok di rak. Dan juga memberi layanan kepada customer, dan seperti biasanya menjaga cashier depan. Pada minggu 16 adalah tugas saya adalah membuat poster berkaitan dengan Lorator yang ready stock di farmasi, dan juga membuat poster dari ubat gigi yang ready stock di FKM farmasi. Pada minggu 17 adalah menyusun produk dengan mengikut tarikh luput. Sekurang-kurangnya tarikh luput yang perlu ambil keluar adalah 3 bulan. Dan seterusnya dalam minggu 17 saya juga memposter berkaitan dengan produk Rosmax, iaitu mesin cek tekanan darah. Dalam minggu 18 tugas saya adalah cek stok yang baru sampai. Seterusnya adalah key in dalam sistem. Dan seterusnya pihak farmasi memberi bantuan kepada pihak yang memerlu seperti memberi berasnya. Selain itu saya juga membuat poster berkaitan dengan penyakit yang disebabkan kolesterol tinggi. Pada minggu 19, tugas saya adalah cek expired date poison. Poison iaitu adalah ubat-ubat. Dan membersihkan habu-habu di rak. Seterusnya membuat barcode yang baru kerana ada kenaikan harga, dan menjaga cashier. Dalam minggu 20, tugas saya adalah cek stok dalam sistem dan susun stok mengikut tarikh luput. Selain itu, tugas saya adalah membuat poster berkaitan dengan pengumpulan mata tertinggi pada bulan April sehingga ke bulan Jun 2022. Laporan teknikal yang pertama adalah menerima dokumen seperti invoice ataupun cash bill daripada syarikat pembekan. Dokumen tersebut akan disemak oleh staf syarikat. Dan yang kedua adalah merekodkan data invoice kepada sistem syarikat. Yang ketiga adalah tampal harga pada produk. Setelah menyiapkan rekod invoice ke dalam sistem syarikat, yang seterusnya kita perlu buat adalah tampalkan harga pada produk berikut. Yang
keempat adalah menyusun produk. Setelah menetapkan harga pada produk, kita perlukan menyusun produk di rak masing-masing dengan menyusun mengikut tarikh luput produk. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan komen. Pengalaman menjalani latihan industri di FKM Farmasi telah menjadi garis panduan kepada saya untuk mengenali pelbagai situasi dalam pekerjaan. Dalam menjalani latihan industri di FKM Farmasi telah memberi banyak manfaat kepada saya kerana ia telah meningkatkan soft skill, iaitu kemahiran berkomunikasi dengan lebih berkesan. Dalam menjalani latihan industri di FKM Farmasi telah memberi banyak manfaat kepada saya kerana ia telah meningkatkan soft skill, iaitu kemahiran berkomunikasi dengan lebih berkesan dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, latihan industri juga memberi peluang kepada saya untuk mempunyai keberanian dan kesabaran untuk menghadapi pelbagai situasi dalam pekerjaan. Cadangan. Di sini saya memberi beberapa cadangan untuk farmasi pada masa yang akan datang. Cadangan yang pertama adalah menyediakan kemudahan internet. Di sini saya bercadang untuk menyediakan kemudahan internet dengan lebih laju dan cepat untuk memudahkan perniagaan dalam farmasi. Cadangan yang kedua adalah menyediakan kemudahan komputer. Cadangan ini dicadang untuk pihak farmasi menyediakan komputer yang berfungsi dengan baik untuk memudahkan kerja dalam farmasi. Cadangan yang ketiga adalah memberi peluang kepada pelajar latihan industri untuk bertugas di luar kawasan syarikat. Saya ingin memberi cadangan kepada FKM Farmasi untuk memberi peluang kepada pelajar industri untuk keluar bersama dengan kaki tangan untuk berunding dengan pelanggan ataupun supaya pelajar tersebut berasa lebih berdikari, berani dan menyesuaikan diri di luar atau di dalam kawasan syarikat. Kesimpulannya, setelah saya menjalankan latihan industri di FKM Farmasi dapat menambahkan kemahiran dalam alam pekerjaan yang betul. Sepanjang latihan industri, saya telah melakukan pelbagai kerja dalam industri seperti menjaga cashier, memberi layanan kepada customer, membuat poster, pin barcode dan selainnya. Seterusnya, menjalani latihan industri di FKM Farmasi, saya dapat tahu cara menggunakan mesin photostat, mesin print barcode dan sebagainya. Mesin photostat dengan mesin print barcode dapat menjimatkan masa dengan banyak kerana kita tak perlu pergi ke kedai di luar untuk print. Semasa menjalani latihan industri di FKM Farmasi, tugas saya adalah menjaga kaunter pembayaran dengan menggunakan cash, touch and go, debit, MAE dan sebagainya yang dapat memudahkan pelanggan. Akhir sekali, saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk menjalani latihan industri di FKM Farmasi selama 20 minggu dan juga saya mendapat lebih banyak ilmu dan pengalaman dalam bidang pekerjaan. Sampai sini sahaja pembentangan laporan akhir latihan industri sesi 2 2021/2022. Sekian, terima kasih.